Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Selalu sangat kita dengar pasal movie inspired by true event. Yang baru-baru ni, Dahmer. Sebelum tu, To Catch a Killer, Nightmare on Elm Street, Silence of the Lambs, Summer of Sam, Monster dan banyak lagi lah. Semua ni diinspirasikan daripada pembunuh sebenar, geng. Tapi korang percaya tak kalau Abang Boy cakap ada game yang mengambil inspirasi daripada pembunuh sebenar? Kalau korang nak tahu, stay tune. Korang usah intro dulu. Okey, game yang Abang Boy maksudkan ini adalah Granny. Game ni mengisahkan watak utama dikurung di dalam sebuah rumah yang usang. Dia kena mencari jalan keluar, dan di dalam mencari jalan keluar tu, dia akan diekori oleh seorang nenek yang membawa kayu baseball. Gila hardcore, kayu baseball tu. So, korang akan mencari clue-clue dan kunci untuk membuka pintu-pintu yang ada dekat dalam rumah tu. Sampailah akhirnya korang dapat keluar. Yang paling hampah pasal game ni, korang tak boleh lawan, guys. Nak pukul ke, gigit ke, apa semua tak boleh. Korang hanya boleh menyorok je kalau nenek ni datang. Menyorok dekat bawah katil lah, dekat dalam almari lah, dekat dalam keranda pun ada weh. Grafik tak usah cerita lah, memang hancur. Tetapi yang dia punya cuak tu, lain macam, guys. Kalau ada di antara korang yang pernah main game Outlast, korang tahulah apa benda yang Abang Boy cakap ni. Oh ya, saja nak bagi tahu, game Outlast ni Abang Boy tak sanggup nak main sampai habis. Punyalah penakut. Tahu tak korang yang game Granny ni sebenarnya diinspirasikan daripada pembunuh bersiri sebenar, guys. Seorang nenek tua yang bernama Tamara Samsonova yang berasal daripada Rusia. Tamara ni dilahirkan pada 5 Februari 1947 di sebuah pekan kecil di Ushur, Rusia. Dia membesar macam orang normal je. Tak ada apa-apa event traumatik ke. Dia tak didera, dia tak dibuli dan sebagainya. Dia membesar okey, macam kanak-kanak biasa juga. Dia telah berpindah ke Moskow pada umur 17-18 macam itulah untuk melanjutkan pengajiannya di universiti. Dan sebelum dia menamatkan pengajiannya, dia telah berpindah ke bandar Saint Petersburg, dan di sinilah Tamara bertemu dengan cinta hatinya, iaitu Alexei Samsonov. Dan tak berapa lama selepas tu mereka pun berkahwin. Selepas graduation, Tamara bekerja sebagai in-tourist travel agency. In-tourist ni bermaksud travel di dalam negara Rusia tu sendiri. Dorang offer pakej-pakej percutian kepada turis daripada luar yang melawat Saint Petersburg. So, dipendekkan cerita, kehidupan suami isteri ni memang happy lah. Gaduh sikit-sikit suami isteri tu memang biasa. Tetapi semuanya berubah pada tahun 2000. Suaminya, iaitu Alexei, tiba-tiba menghilangkan diri. Tak balik-balik rumah. Dan sebagai isteri yang concern, Tamara pun membuat report polis. Tamara kelihatan sangat-sangat terganggu atas kehilangan suaminya. Pegawai polis mengatakannya Tamara kelihatan tak terurus. Rambutnya tak disikat, memakai baju yang sama setiap hari untuk mendapatkan update daripada pihak polis tentang kehilangan suaminya. Walaupun polis berusaha untuk mencari Alexei, mereka menemui jalan buntu, dan setelah beberapa lama, kes tu membeku. Tamara cubalah untuk move on. Untuk menampung rumah yang dia tinggal sekarang ni, dia cuba untuk menyewa salah sebuah bilik dekat dalam rumah tu kepada orang luar. Tetapi masalah Tamara ni pula, dia ni strict gila, guys. Dia memang tak suka kalau penyewa tu buat bising ke, bawa kawan ke. Dia nak rumah dia tu senyap dan bersih. Memang tak bagi muka menyelah, senang cerita. Banyak orang keluar masuk menyewa rumah Tamara ni selama 10 tahun. Tetapi apa yang kita tahu pada bulan September 2003, satu pergaduhan di antara Tamara dan penyewanya yang berumur 44 tahun. Menurut Tamara, penyewa tu selalu buat bising dan tak mengendahkan arahan Tamara untuk sentiasa menjaga kebersihan di dalam bilik. Akibat daripada pergaduhan ni, Tamara yang pada masa itu berumur 56 tahun telah membunuh lelaki itu. Untuk melupuskan bahan bukti, dia telah memotong bahagian anggota tubuh lelaki berkenaan dan membungkus ke dalam beberapa plastik beg. Dia kemudiannya membuang bahagian-bahagian tu dekat tepi-tepi jalan je, guys. Gila nenek ni. Nak tahu tak apa yang lagi gila? Tak ada siapa pun yang dapat mengaitkan kes pembunuhan ni dengan Tamara.
Nenek tua ni memang gila tu. So itu dah settle. Kita skip pula pada tahun 2015. Rumah Tamara ni nak direnovate lah sikit. So dia terpaksa keluar daripada rumah tu untuk beberapa minggu sementara rumah tu diubah suai. Tamara pun bertanya kepada member baik dia yang bernama Valentina Yulanova yang berumur 79 tahun. Yulanova ni pun macam Tamara jugalah, tinggal bersendirian selepas kematian suaminya. So mula-mula si Yulanova ni pun macam okey je lah kan. Diorang ni dah memang lama dah jadi kawan baik. So tak kisahlah diorang tolong each other. So berpindahlah si Tamara ni dekat rumah Yulanova ni. Mula-mula tu semua baik je guys. Si Tamara ni tolong buat kerja rumah, masak untuk mereka berdua, cuci baju dah semua-semualah. Dia tak mampu nak bayar sewa rumah. So ini je lah yang dia boleh buat pada masa tu. Si Yulanova ni pun suka lah kan. So tinggallah mereka berdua dekat dalam rumah Yulanova ni. Dari seminggu menjadi 2 minggu. Lepas tu masuk 3 minggu. Lepas tu jadi sebulan. Makin lama makin pelik pula Tamara ni. Renovation rumah dia dah habis tau pada minggu ketiga. Tapi Minah ni macam tak nak balik pula. So si Tamara ni tanya dekat Yulanova ni, boleh tak dia tinggal kat situ beberapa minggu lagi. Mula-mula Yulanova ni macam nak menolak. Tapi dia fikir macam tak apalah. Si Tamara pun duduk situ bukan duduk diam je. At least dia adalah kawan untuk bersembang untuk beberapa minggu lagi. So Yulanova pun setuju untuk bagi masa beberapa minggu lagi untuk Tamara. So benda sama terjadi. Dia cakap beberapa minggu kan, tapi sebenarnya dah berbulan si Tamara ni duduk bersama-sama Yulanova. Tak ada pun tanda-tanda yang si Tamara ni nak keluar daripada rumah tu. Yelah, rumah kau dah siap renovate kot. Dah kenapa kau nak stay situ lagi kan? Tapi itulah, nak halaukan koyak pula. Tapi kalau didiamkan makin dia lemak pula. Akhirnya pada akhir Julai 2015, Yulanova konfront si Tamara ni. Dia tanyalah, rumah kau dah siap? Tak nak balik rumah kau ke? Lebih kurang macam tu lah. Nak tahu apa si Tamara ni cakap? Tak, aku tak nak keluar. Aku suka tinggal dekat sini. Pula dah. Last bergaduh diorang dua kan. Dua-dua kawan baik ni. Kalau aku pun bengang. Dah lah tinggal rumah orang. Lepas tu bila orang suruh keluar kau tak nak pula. Kau buat-buat macam rumah abah kau. Mana tak panas? Selama beberapa hari, dua orang kawan baik ni langsung tak nak bertegur siapa. Masam je muka. Tenung pun tak nak. Dan akhirnya pada 23 Julai, diorang mengingkari perintah gencatan senjata bila satu cawan kosong dibiarkan dekat dalam sinki. Si Tamara ni tiba-tiba marah dekat Yulanova sebab tak basuh cawan sendiri. Aduh, tak boleh belah tu. Tak sedar diri, dia yang menumpang rumah orang. Dia pula marah tuan rumah sebab cawan tak basuh. So sekali lagi bergaduhlah diorang dua. Habis semua benda diungkitnya. Biasalah orang perempuan, kau jangan cari pasal. Salah kau 3 tahun lepas pun orang boleh ingat tau. Jangan buat main. Tapi gaduh kali ni, last Tamara mengalah. Dia cakap, yelah, aku geraklah daripada rumah kau kalau kau tak suka aku tinggal sini. So Tamara pun minta lah masa sikit untuk dia kemaskan barang dia dan dia akan keluar daripada rumah tu beberapa hari. So happy lah si Yulanova ni bila dengar yang Tamara ni akan keluar. Akhirnya dia dapat baliklah rumah dia. Si Tamara ni tunjuklah rasa menyesal yang diorang ni bergaduh. Yelah, diorang kan member baik. Macam tak best lah hilang kawan pasal benda ni. Dalam fikiran Tamara, dia duduk dekat rumah tu bukan tak buat kerja. Dia buat kerja rumah, dia masak, dia cuci baju, cuci pinggan and so on. So disebabkan ini, dia merasakan yang dia layak duduk di situ. Tapi akhirnya Yulanova berjaya buat Tamara sedar yang dia buat tu salah. So untuk membujuk Yulanova ni, dia cakap dia nak masak dinner untuk malam ni. Dia nak buat lauk favourite Yulanova. Yulanova pun macam okey lah. Dia pun teruslah masuk dekat dalam bilik dia. Sementara si Tamara ni bersiap-siap untuk keluar ke market. Mula-mula Tamara ni belikan segala ingredient untuk buat salad kegemaran Yulanova. Dia kemudiannya pergi dekat farmasi untuk beli ubat tidur. Yang sebenarnya si Tamara ni bukan menyesal pun apa yang dibuat dekat member dia baik dia. Dia sebenarnya plan untuk meletakkan ubat tidur dekat dalam salad kegemaran Yulanova. So sesampai je dia dekat rumah, dia terus siapkan makanan favourite Yulanova ni. Dia mengambil pil tu sebanyak-banyaknya dan dihancurkan. Dia campurkan semua dekat dalam sos salad tu dan dia hidangkan dekat Yulanova. Yulanova yang pada ketika tu memang tengah lapar gila, tanpa membuang masa terus melantak sampai licin guys. Selepas je Tamara ni tengok Yulanova dah makan sampai habis, dia terus bangun dan terus masuk dekat dalam bilik untuk tidur. Pada pukul 2.30 pagi, Tamara terjaga daripada tidur dan pergi ke dapur. Kelihatan Yulanova dah berdengkur dekat lantai akibat pil tidur tadi. Pada masa ni Yulanova masih hidup tau, cuma tak sedarkan diri je. Tamara macam kecewa lah sebab dia plan untuk Yulanova ni terus mati je. Tapi tak kisahlah. Dia memang dah plan dah awal-awal nak buat apa guys. Awal hari tu dia dah pinjam gergaji kecil daripada jirannya. Dia nak buat apa? Yes, dia nak potong anggota tubuh Yulanova ni.
Mati tak mati dia tak kisah. Kalau Yulanova tak mati sebab overdose pil tidur, dia confirm akan mati kalau kepalanya dipotong menggunakan gergaji ni. Dia mengheret Yulanova dekat dalam bilik air. Dan secara berhati-hati, dia memotong ke semua anggota tubuh Yulanova satu persatu guys. Especially bahagian paru-paru. Sebab Tamara sebenarnya sangat-sangat suka memakan bahagian paru-paru. Kepala Yulanova kemudiannya direbus untuk dimakan. Bahagian-bahagian lain yang telah dipotong sekecil-kecilnya dan dibungkus menggunakan lasir bilik mandi dan diletakkan dekat dalam beberapa plastik beg. Sementara menunggu kepala dan paru-paru Yulanova ni yang sedang direbus, Tamara berulang-ulang kali naik turun tangga apartmen tu untuk membuang anggota tubuh Yulanova. Tempat yang dipilih adalah tasik berdekatan dengan apartmen tu. Dia buat semua benda ni relax je guys. Tak ada goyang ke gelabah ke. Dah memang macam berpengalaman dalam pelebusan mayat ni. Korang boleh tahu tau beza newbies buat kerja dengan otai buat kerja. Otai buat kerja ni memang bertenang je guys. Tak ada gelabah-gelabah bagai. Bila sampai je bahagian pinggul dan kaki, Tamara mengambil keputusan untuk buang je dekat tengah-tengah hutan berdekatan sebab bahagian tu terlalu berat untuk si Tamara ni bawa. Dan selepas beberapa jam, kelihatan di CCTV apartmen tu, Tamara kelihatan membawa satu periuk yang di dalamnya adalah bahagian kepala dan paru-paru Yulanova. At least saki-baki yang tinggal selepas Tamara selesai menjamu selera. 4 hari kemudian, sepasang kekasih yang tinggal di salah sebuah rumah di apartmen kompleks yang sama dengan Yulanova bersia-sia bersama anjing peliharaan mereka di tasik berdekatan dengan apartmen diorang. Tasik yang sama Tamara gunakan untuk membuang saki-baki mayat Yulanova. Tengah-tengah jalan lah dekat tepi tasik tu, anjing peliharaan diorang ni terus berlari dan berhenti dekat satu bungkusan beg plastik dekat tepi tasik tu. Dia mencium-cium dan menguis bungkusan tu. So owner anjing ni pun curious lah kan. Bila dia mendekati, dia boleh bau sesuatu yang sangat busuk, seperti ada bangkai haiwan yang mati. Dia pun ambil kayu dan cuba untuk membuka beg plastik tu. Buka bahagian torso tanpa tangan dan kepala. Keadaan bahagian tu dah mula membiru dan mengembung. Bila polis sampai di tempat kejadian, beberapa lagi bahagian Yulanova telah dijumpai. Akan tetapi, polis mengambil masa keesokan harinya baru dapat memastikan siapa milik mayat yang diorang jumpa ni. Cara diorang jumpa pemilik anggota tubuh ni sebenarnya secara kebetulan je. Beberapa anggota polis membuat pemeriksaan di apartmen berdekatan dengan tasik tu. Diorang ketuk each apartmen untuk memastikan setiap penduduk dekat situ masih hidup. Dan bila diorang ketuk apartmen milik Yulanova, Tamara pula yang buka pintu. Tamara memperkenalkan diri sebagai kawan baik Yulanova. So polis tu pun terus dapat pick up ada benda yang tak kena ni. Polis minta kebenaran untuk cek apartmen tu dan bila polis masuk dekat dalam apartmen tu, mula-mula macam tak ada apa-apa. Tapi bila diorang cek dekat dalam bilik air, ambil kau. Darah merata-rata guys. Dekat dinding, dekat lantai, dekat dalam tub mandi, basically everywhere. Polis jumpa gergaji yang digunakan untuk memotong Yulanova. Dapur yang bersepah dengan darah merata-rata guys. Dan polis juga jumpa satu diary dekat atas meja dapur bersebelahan dengan buku tentang black magic. Yang mengejutkan adalah kandungan dekat dalam diary tu. Di dalam tu, Tamara mencatat setiap apa yang dilakukan kepada mangsa-mangsanya. Mangsa-mangsanya tahu, dekat dalam buku tu ada 14 mangsa guys. Mereka telah dikerat-kerat. Kepala dan paru-paru setiap mangsanya telah dimakan. Semua kejadian ni adalah kerana Tamara ingin melakukan sihir mengikut buku black magic tu. Setiap kali ritual ni memerlukan beberapa tubuh manusia. Dan Tamara kemudiannya memakan bahagian tubuh tu bukan sebab ritual tu memerlukan Tamara untuk makan tau. Dia makan sebab dia suka rasa daging manusia, terutamanya bahagian paru-paru dan bahagian mata. Nak tahu tak apa yang mengejutkan? Salah seorang daripada mangsanya adalah suaminya sendiri, iaitu Alexei yang dikatakan hilang. Tamara memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis. Dia tak melawan pun. Dia siap senyum masa polis bawa dia ke balai polis. Semasa perbicaraan, Tamara kelihatan bertenang. Dia siap bagi flying kiss lagi dekat siapa-siapa yang hadir. Dia cakap dekat hakim yang semoga hakim tu dapat jatuhkan hukuman seberat-beratnya ke atasnya. Dia berharap dapat mati dekat dalam penjara atas apa yang dilakukan. Tamara telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan sampai sekarang dia masih lagi menjalani hukumannya. Dia telah diberi nama The Granny Reaper oleh pihak media sepanjang perbicaraannya. So sekarang korang dah tahu siapa watak sebenar nenek gila dekat dalam game Granny ni. Serius guys, dia punya grafik memang barai, tetapi dia punya cuak tu, level bukan kaleng-kaleng weh. Game ni ada dekat dalam Android. So abang boy cabar korang untuk habiskan game ni. Abang boy tak boleh tu, jantung lemah.
Kejong kejap lagi kang. Abang boy main game Outlast pun sekejap je guys. Kalau korang familiar lah dengan game Outlast, kan lepas kita masuk hospital sakit jiwa tu, lepas tu kita pergi bawah basement kan. Dekat situ kita kena on generator apa benda dah, tak ingat lah abang boy. Part ni abang boy kantoi. Sampai ke sudah tak lepas-lepas stage ni. Gila kau. Korang cuba bayangkan korang berada di bilik bawah tanah yang gelap. Korang hanya boleh tengok menggunakan infrared daripada camcorder. Dalam pada masa yang sama, ada orang gila yang tengah berbogel sambil pegang kayu, tengah berkawal dekat area situ. Dah lah gelap. Elok tengah berjalan pelan-pelan, tiba-tiba orang gila tu kat belakang. Berbogel pula tu. Tercirit lari. Dah lah kau tak boleh lawan tau tak. Kau hanya boleh menyorok je. Okey, dah. Korang pergi download game Granny kalau korang berani. Nanti bagi tahu ending dia macam mana, okay? So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So seperti biasa, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.